Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita dalam bidang fiqh, pelajaran yang ke-16. Bila kamu lihat gambar pada skrin ini, agak-agaknya apa tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tajuk yang agak kontroversi dalam masyarakat kita di Malaysia, iaitu tentang poligami. Di bawah tajuk poligami ini, kita akan bincangkan tentang maksud, hukum dan dalil poligami. Seterusnya kita akan lihat syarat-syarat poligami, perkara yang dituntut adil dalam poligami dan kepentingannya, hikmah diharuskan poligami serta kesan poligami yang tidak mengikut syariat Islam. Pertamanya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan poligami. Poligami ini sebenarnya bukanlah dalam bahasa Melayu ataupun Arab, tetapi ia berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud banyak isteri. Dalam konteks Islam, poligami bermaksud lelaki yang beristeri lebih daripada satu tetapi tidak melebihi 4 orang dalam satu masa. Contohnya, seorang lelaki boleh memiliki satu isteri, ataupun 2 isteri, ataupun 3 isteri, ataupun 4 isteri. Tetapi dia tidak boleh berkahwin dengan perempuan yang kelima kecuali salah seorang isterinya meninggal dunia ataupun diceraikan. Barulah dia boleh berkahwin dengan perempuan yang kelima tadi. Kenapa ini berlaku? Kerana Islam telah menetapkan bilangan isteri bagi seorang lelaki tidak boleh melebihi 4 orang dalam satu masa. Seterusnya kita lihat pula hukum poligami. Hukum berpoligami pada asalnya adalah harus. Maksudnya Islam membenarkan lelaki berpoligami ataupun berkahwin lebih daripada satu. Dalil diharuskan berpoligami ada dinyatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-3. Di mana ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala membenarkan lelaki mengahwini 2 ataupun 3 ataupun 4 perempuan dengan syarat dia yakin bahawa dia mampu untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya. Tetapi jika mereka tidak yakin tentang kemampuan mereka untuk berlaku adil, maka cukuplah dengan memiliki satu isteri sahaja. Ini bermakna lelaki-lelaki yang ingin berkahwin lebih daripada satu mestilah berfikir dahulu adakah dia mampu untuk berlaku adil ataupun tidak sebelum dia berpoligami. Bukan berpoligami dulu, kemudian barulah nak berfikir tentang kemampuan dirinya. Seterusnya, kita lihat pula apakah syarat-syarat bagi suami yang berpoligami. Syarat yang pertama ialah tidak melebihi 4 isteri dalam satu masa, sebagaimana yang telah Ustazah jelaskan pada awal tadi. Yang kedua, suami tersebut mestilah yakin bahawa dia boleh berlaku adil kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya. Yang ketiga, suami tersebut mestilah mampu dari segi jasmani dan kewangan. Maksudnya suami mestilah sihat dari segi tubuh badan dan mampu untuk memenuhi keinginan isterinya serta mampu memberi nafkah zahir kepada isterinya. Tadi kita ada sebut tentang adil. Apa itu adil? Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada haknya. Dalam hal perkahwinan, suami mestilah adil kepada isterinya walaupun dia tidak berpoligami. Maksud adil di sini ialah suami mestilah memberikan hak-hak isteri sebagaimana yang telah kita pelajari dalam tajuk tanggungjawab suami isteri sebelum ini. Apabila suami berpoligami, maka tanggungjawab suami akan bertambah di mana suami perlu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Antara perkara yang dituntut kepada suami untuk berlaku adil ialah yang pertama, suami mestilah adil dari segi pemberian nafkah zahir kepada isteri-isterinya seperti makan minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan apabila isteri sakit dan pendidikan. Yang kedua, suami juga perlu adil
dari segi pemberian nafkah batin seperti keperluan seksual, kasih sayang dan layanan mesra daripada suami. Yang ketiga, suami juga mestilah adil dari segi giliran bermalam dengan isteri-isterinya. Suami dilarang sama sekali melebihkan mana-mana isteri. Kenapa suami perlu adil kepada isteri-isterinya? Antara kepentingan sifat adil adalah yang pertama, untuk mengukuhkan kasih sayang antara mereka kerana mereka adalah satu keluarga. Yang kedua, melalui keadilan yang ditunjukkan oleh suami, mudah-mudahan dapat menghindarkan perasaan dengki dalam kalangan isteri yang boleh membawa kepada pergaduhan dan sebagainya. Yang ketiga, apabila wujud kasih sayang antara mereka, maka insya-Allah perkahwinan yang dibina akan kekal hingga ke jannah kerana masing-masing berpuas hati dengan perkahwinan yang mereka jalani. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada hikmahnya. Antara hikmah diharuskan poligami dalam Islam adalah yang pertama, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak, sama ada disebabkan mandul ataupun disebabkan penyakit dan sebagainya, dengan berpoligami ini membolehkan suami menyambung keturunannya yang sah dengan cara yang halal. Yang kedua, melalui poligami juga, seseorang itu dapat membela nasib anak yatim dan wanita yang hilang tempat bergantung selepas kematian suami. Yang ketiga, poligami juga dapat mengelakkan kaum lelaki daripada terjerumus ke lembah maksiat kerana tidak dapat mengawal nafsu. Ada sesetengah lelaki tidak cukup dengan seorang isteri sahaja. Kadang-kadang nafsunya yang besar tidak mampu dilayani oleh seorang isteri. Maka inilah antara hikmah diharuskan poligami, iaitu demi kemaslahatan suami agar mereka tidak terlibat dengan dosa zina dan maksiat disebabkan tidak mampu mengawal nafsunya tadi. Yang keempat, poligami juga dapat mengekalkan kerukunan rumah tangga yang dibina ataupun dapat mengelakkan keruntuhan rumah tangga akibat daripada isteri tidak dapat memenuhi keinginan suami, mungkin disebabkan penyakit dan sebagainya. Dengan adanya kebenaran berpoligami ini, keadaan suami akan kembali tenang dan pergaduhan dapat dielakkan. Seterusnya yang kelima, dengan berpoligami dapat menambah ataupun meramaikan bilangan umat Islam dengan cara yang halal, di mana bila isteri bertambah, maka anak juga akan bertambah dan ini menyumbang kepada pertambahan bilangan umat Islam. Tapi perlu diingat, kalau anak ramai tapi tidak dididik dengan baik, tak ada gunanya. Tugas mendidik anak bukan tanggungjawab isteri sahaja, tetapi ia merupakan tanggungjawab bersama suami dan isteri. Hikmah poligami yang keenam ialah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah juga berkahwin lebih daripada satu. Hujah ini selalu digunakan oleh lelaki untuk membolehkan mereka berkahwin lebih daripada satu. Memang tidak salah, tapi ingat, jangan ikut sunnah Rasulullah dalam hal poligami sahaja, tapi ikutlah sunnah Rasulullah dalam semua aspek kehidupan. Seterusnya, kita lihat pula kesan negatif yang akan berlaku jika poligami yang dijalani tidak mengikut syariat Islam ataupun tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama, mereka iaitu suami-suami ini akan mendapat kemurkaan Allah kerana mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan baik. Yang kedua, boleh menimbulkan permusuhan ataupun pergaduhan antara isteri-isteri disebabkan timbul rasa tidak puas hati terhadap layanan suami. Yang ketiga,
Poligami yang tidak mengikut syariat Islam ini juga akan menyebabkan berlaku penganiayaan terhadap wanita apabila suami tidak adil. Contohnya, suami melebihkan isteri yang baru dikahwini dan mengabaikan isteri yang lama, tidak bagi nafkah, tidak memberikan hak giliran bermalam dan sebagainya. Maka ini akan menyebabkan isteri yang tidak mendapat hak mereka tadi akan menderita, sedih dan merasa teraniaya. Yang keempat, poligami yang tidak mengikut syariat ini juga akan membawa kepada keruntuhan rumah tangga apabila suami tidak mampu menjadi pemimpin yang baik kepada isteri-isterinya. Yang kelima, anak-anak akan terabai, anak-anak akan hilang kasih sayang, anak-anak tidak akan mendapat hak nafkah mereka yang sepatutnya mereka dapat, hingga menyebabkan ada di antara mereka yang terlibat dengan gejala-gejala negatif, gejala-gejala yang tidak sihat, masalah sosial dan sebagainya, disebabkan bapanya tidak memberi nafkah. Seterusnya, yang keenam dan yang terakhir adalah perbuatan poligami yang tidak mengikut syariat ini akan mencemarkan, akan menjatuhkan maruah agama Islam apabila suami yang berpoligami tidak memahami konsep poligami yang sebenar dalam Islam. Sikap umat Islam yang berpoligami tetapi tidak adil menyebabkan undang-undang Islam dipandang serong, dicerca, dihina dan sebagainya bukan sahaja oleh orang Islam tetapi juga oleh orang bukan Islam. Sebelum berakhir, Ustazah ingin kongsikan sedikit info tambahan tentang hukum berpoligami. Hukum asal poligami adalah harus sahaja. Namun dalam beberapa keadaan, hukum berpoligami ini boleh berubah kepada 3 hukum. Yang pertama, sunat. Sunat berpoligami apabila suami mempunyai keperluan seperti dengan mempunyai seorang isteri sahaja, tidak dapat menghalang suami daripada melakukan zina dan maksiat, ataupun isterinya sakit dan tidak mampu untuk memenuhi keinginan suaminya, ataupun isterinya mandul sedangkan suaminya mahukan anak dan suami yakin dia mampu untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya. Maka dalam situasi-situasi ini sunat bagi suami berpoligami. Hukum yang kedua adalah makruh. Makruh berpoligami apabila suami berpoligami hanya untuk berseronok sahaja ataupun suaminya merasa ragu-ragu, tidak yakin terhadap kemampuan dirinya untuk berlaku adil jika dia berpoligami. Maka hukum berpoligami dalam situasi ini adalah makruh, iaitu tidak digalakkan. Yang ketiga adalah haram. Seorang suami haram berpoligami jika mereka yakin yang mereka tidak mampu untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya disebabkan kelemahan dirinya sendiri, seperti dia tidak mampu untuk memberikan nafkah batin kepada isterinya, ataupun dia yakin yang dia memang tidak mampu mengelakkan dirinya daripada bersikap pilih kasih, ataupun kerana keadaannya yang miskin menyebabkan dia yakin yang dia tidak akan mampu untuk memberikan nafkah zahir kepada isteri-isterinya. Maka dalam keadaan ini haram bagi suami berpoligami. Oleh itu, sebelum berpoligami, fikir dahulu apakah hukum berpoligami bagi diri kita. Jangan ikutkan nafsu semata-mata. Bila Ustazah ajar tentang poligami, selalunya akan ada pelajar yang bertanya, berdosakah kalau seorang isteri itu melarang suaminya berpoligami? Jawapannya ialah, apabila hukum berpoligami itu sendiri boleh berubah daripada harus menjadi sunat, makruh dan haram, maka hukum melarang suami berpoligami adalah tidak berdosa jika dilakukan atas sebab keperluan. Seperti jika suami berpoligami akan menyebabkan berlaku kezaliman kepada nafkah isteri, anak-anak dan ibu bapa. Ataupun jika suami berpoligami boleh menyebabkan isteri menjadi sakit hati,
sehingga boleh menyebabkan gangguan emosi yang berlebihan kepada isteri. Maka melarang suami berpoligami dalam situasi ini termasuk dalam bab nasihat yang baik sesama Muslim. Dan ia juga merupakan sebahagian daripada konsep syura yang dituntut oleh syarak. Ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kezaliman dan penindasan terhadap isteri. Namun begitu, berdosa bagi isteri yang mengharamkan poligami yang telah dihalalkan oleh Allah. Berdosa juga kepada isteri yang menghalang suaminya berpoligami dengan melakukan tindakan yang bercanggah dengan syarak, seperti mengugut akan mencederakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Alhamdulillah, selesailah sudah tajuk kita pada hari ini. Moga apa yang Ustazah sampaikan dapat difahami dan memberi manfaat kepada semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.